Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin min Allah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Nawayna at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama lagi pada petang Selasa. Sebagaimana biasa, kuliah mingguan kita membahaskan 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekhuna Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang pada semua yang bersama-sama kita pada petang ini. Orang lain mungkin tidur. Waktu-waktu sedap tidur ni sebelum asar, lepas Zuhur, panas-panas terik pula di tengah hari. Kita spend sedikit masa kita untuk baca hadis Nabi, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat keberkatan lah. Pada yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam kepada saya jawab salamnya semua dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 3 perkara daripada lafaz salam itu dapat untuk kita. Assalamu, kesejahteraan, keselamatan, warahmatullah, dan juga rahmat Allah, wabarakatuh, keberkatan daripada Allah. InsyaAllah 3 perkara ni dapat dengan kita saling memberi salam, syiar dalam agama kita, insyaAllah. Puan Siti Hajar, Puan Nurul, Puan Syah, Puan Elvira, Puan Nurmahdiah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Baik, hari ini hadis yang ke-11. Minggu lepas kita dah baca hadis ke-10, cerita tentang tolak ansur dengan pengikut. Hari ini hadis yang ke-11, tajuknya memelihara anak yatim. Lebih kurang tajuk yang kita baca semalam dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara rawi wa huwa Malik ibn Anas bis sababah wal wusta, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang memelihara anak yatim sama ada lahu, anak yatim dia sendiri, ataupun li ghairihi, anak yatim yang dia menjadi yatim daripada orang lain. Kata Nabi SAW, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan dia itu adalah kafilul yatim tadilah. Orang yang jaga anak yatim tadi. Baik anak yatim dia sendiri ataupun anak yatim orang lain. Apa maksud anak yatim dia sendiri? Isteri tadilah. Kematian suami sakit, meninggal, ataupun aksiden, ataupun apa-apa sajalah sebab yang berlaku yang menyebabkan anak tadi menjadi yatim. Maka ibu tadi mengambil peranan sebagai bapa, dia memelihara anak yatim. Anak yatim dia sendirilah. Okey. Ataupun li ghairihi, anak yatim orang lain. Anak yatim orang lain ni adalah tak ada kait darah dengan dia lah. Tolong bela anak orang. Tak ada perhubungan pertalian darah dengan anak tersebut. Tengok orang susah, ibu tunggal, anak ramai 12 orang, tak boleh nak bela kesemuanya, maka dia ambil salah seorang tu dia jaga. Ataupun yang kematian kedua-duanya sekali lah, yatim piatu kita panggil kan.
Mak ayah dah tak ada, anak-anak kecil-kecil lagi, aksiden mak dan ayah balik daripada kerja, jadi anak-anak dapat berita saja, sedihlah, dapat berita saja tentang kematian ayah. Kata Nabi SAW, aku dengan orang tu yang bela anak yatim itu kahataini fil jannah, macam dua ni. Imam Malik bin Anas mengisyaratkan jari telunjuk dia, kemudian jari tengah, sababah. Sebahagian orang ni sababah jari telunjuk, sebahagian menyebutkan dia sabahah, jari yang banyak bertasbih. Sebab kita telunjuk ni kita angkat waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Jadi jari ni duduk bergerak waktu kita sebut syahadah, maka di sana disebut dia sabahah, sebahagian sebut sababah, jari telunjuk dengan wusta. Wusta adalah tengah. Jadi Nabi bagi isyarat sambil Nabi bercakap, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni begini, isyarat begini nanti dalam syurga. Begini maksudnya apa? Jari sebelah-sebelah ni, jari sebelah-sebelah. Kita dah cakap dah dalam kelas Riyadhus Salihin semalam, jari telunjuk ni rendah sikit daripada jari tengah, maknanya dia kedekatannya dengan Nabi SAW sangat rapat. Kenapa sangat rapat? Tapi dia tak boleh mengatasi Nabi lah. Tak adalah darjat dia jadi Nabi sebab dia jaga anak yatim. Tidaklah, tapi sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Sebab sebenarnya hebat orang yang jaga anak yatim ni. Terlebih-lebih lagi orang yang jaga anak yang bukan anak sendirilah. Anak orang lain, tak siapa-siapa, tak ada apa-apa pertalian darah, tapi dia ambil, dia jaga, dia bela. Kerana apa Nabi SAW mengutamakan penjaga anak yatim? Kerana sebab Nabi sendiri rasa macam mana jadi anak yatim. Nabi jadi yatim bila? Ketika mana Sayyidatina Aminah mengandung 2 bulan. Jadi Nabi dalam perut ibu lagi sudah langsung tidak sempat bertemu dengan ayah. Ayahnya meninggal. Dalam perjalanan pulang itu meninggal. Sebahagian kata di Madinah, berhampiran dengan pintu nombor 5 kalau kita pergi ziarah ke Masjid Nabawi, di satu tempat yang dinamakan Darun Nabirah, dekat-dekat area pintu nombor 5 di Masjid Nabawi. Kalau pergi umrah, sebahagian mutawif dia ceritalah, Darun Nabirah nama tempat itu. Ayah Nabi SAW wafat di sana. Ketika mana Sayyidatina Aminah mengandungkan baginda Rasul 2 bulan. Jadi tak sempat jumpa ayah. Nabi faham betul macam mana rasanya menjadi anak yatim. Jadi sebab tu kedekatan baginda Rasul SAW dengan penjaga anak yatim, kerana rasa dibela anak-anak yatim itu dengan adanya orang yang menjaga mereka. Sayyidatina Aminah pula wafat bila? Bila Nabi umur 5 tahun, bila Nabi umur 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Jadi ibu ayah tak ada 5-6 tahun, anak kita tadika lagi lah istilah dia. Tengah tadika lagi, sudah kehilangan ibu pula. Kemudian diambil oleh datuk, kemudian diambil oleh pakciknya, Abu Talib. Jadi Nabi faham sangatlah rasa macam mana rasanya menjadi anak yatim. Baik. Jadi besar ataupun hebatnya penjaga anak yatim ni, kalau dijaga dia daripada segi makan minum, dibesarkan dia saja pun sudah hebat. Apatah lagi dibesarkan dengan diberi perhatian yang serius, terutama pada pendidikannya. Kan? Anak ni tadi bayangkan dia terombang-ambing, tak ada siapa nak ambil tahu tentang dia. Dia membesar dalam keadaan tak dapat kasih sayang. Kalaupun tidak daripada mak ayah dah tak ada. Tak dapat kasih sayang seorang bapa, tak dapat kasih sayang seorang ibu. Kemudian dibiarkan pula, ditinggal merata. Jadi perkembangan yang tidak baik kepada anak-anak bila mana mereka ini membesar dalam keadaan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Maka apabila seseorang penjaga anak yatim dah jaga dia saja, makan minum hidup dia saja dah dibagi perlindungan, apatah lagi yang diberi adalah pendidikan. Itu lebih-lebih lagi hebat. Dia hantar tahfiz budak-budak ni. Dia bagi hafal Quran, dia ajarkan adab, dia ajarkan akhlak, sehingga dia membesar dalam keadaan dia sangat menghargai bagi orang yang menghidupkan dia ataupun memberikan perhatian kepada dia untuk dia membesar dengan baik. Maka besarlah pahalanya.
Yang baru masuk sama-sama dengan kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Puan Basita, Puan Nurizitah, selamat datang. Kita bahas hadis yang ke-11 pada petang ini daripada 40 hadis akhlak mulia. Perawi hadis ini iaitu Malik bin Anas, Imam Malik, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan juga jari tengah. Berkembarlah, rapat sungguh ini diisyaratkan. Kan? Kita baca sikit keterangan daripada Fadilatul Syekh. Kata Syekh, hadis ini menyatakan kelebihan orang yang memelihara anak yatim. Sama ada anak yatim itu daripada kalangan keluarga dia sendiri ataupun bukan. Orang yang melakukan demikian akan dapat tempat yang mulia dalam syurga, iaitu dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan kedudukannya sangat hampir dengan kedudukan baginda, sama hampirnya antara jari tunjuk dengan jari tengah yang diisyaratkan oleh baginda SAW. Jadi syurga ni sebenarnya apa keindahan dia yang kita duk minta nak masuk dalam syurga? Ya. Keindahan dia sebenarnya adalah kenikmatan dalam syurga tu. Dan nikmat yang paling besar sebenarnya adalah apabila kita bersama dengan kekasih. Bukan harta benda ataupun kenikmatan lain yang disebutkan bagi para muhibbin, bagi para pencinta. Ya, sebenarnya bersama kekasih itulah keindahan yang paling indah. Ya, walaupun tempatnya kecil, walaupun tempatnya sempit. Kan kita mula-mula kahwin. Saya tak tahu lah, setiap orang lain cara kan. Ada orang yang memang dia kahwin tu dah senang hidup dia. Tapi saya yakin kebanyakan orang memulakan rumah tangga dia daripada tak ada apa. Daripada tak ada apa. Kalau kita tengok soroti balik, berapa puluh tahun kita kahwin, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kita berkahwin. Mungkin sekarang dah senang, dah ada anak-anak pun mungkin yang menyenangkan kita, hantar duit ke kita ke apa ke, bolehlah makan hidup senang lah. Kan, ada duit pencen suami ke apa ke. Tapi kalau kita ingat balik, mula-mula kita nak bina kehidupan dengan isteri kita, kan bukannya mewah, bukannya senang. Peti ais pun beli yang rosak punya kan. Dia yang bawah tak berapa sejuk, yang atas tak berapa beku. Sebab murah, janji ada sikit lah peti ais, boleh lah mula-mula hidup. Langsir pun tak ada duit nak beli. Tampal lah tingkap tu dengan surat khabar. Kan tampal dengan paper saja, gamkan tingkap tu, sebab tak mampu nak beli langsir. Ada orang datang kesian tengok baru kahwin pasangan. Akak ada langsir lebih-lebih dekat rumah tu, tak pakai, raya 2 tahun lepas tukar. Nah ambil lah kamu. Elok lagi tak koyak lagi pun langsir. Saya terang tuan-tuan. Saya langsir kahwin saya 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Saya masih pakai sampai hari ni. Masih elok, masih utuh lagi. Langsir yang dia guna pakai waktu majlis kahwin saya. Masih pakai sampai hari ni. Kan? Jadi ialah barang elok lagi, kita tak ada lah tukar. Ada yang kat atas bilik kecil tu dah koyak rabak lah. Tak apalah, orang tak masuk pun bilik tu, bilik sendiri je. Jadi hidup pun mula-mula tu atas belah ihsan orang. Orang nak pindah tak larat nak bawa apa? Tilam kan. Tengok kita baring tidur atas toto je. Datang rumah kita sedih tengok keadaan lelaki bini. Orang lain yang sedih sebenarnya, tapi kita membina kehidupan dengan isteri kita daripada mula tu, kan kita gembira je. Walaupun serba kurang lah, tak cukup tidur atas toto. Tapi tidur atas toto pun sebenarnya momen bersama kekasih tu yang penting. Totonya tu tak penting, kan? Adalah kesedapan sikit lah lepas daripada toto nipih, tukar yang tebal sikit, ada span. Daripada tilam span ada orang bagi pula tilam spring. Kan barang-barang kita banyak lagi, barang-barang infak orang. Orang nak pindah tak lalu nak bawa, ustaz ambil lah. Dapatlah tilam spring 5 inci kan. Sedap lah tilam spring. Sekarang anak buat melompat aja. Kan. Trampolin tak dapat, lompat atas tilam mak. Dah kuliah 10 tahun dah bertahan tilam. Ya. Kita hidup pun mula-mula tu susah. Tapi orang rasa kesian tengok kita. Tapi kita pun hidup sama-sama bina kehidupan dengan isteri, kita bahagia. Seronok momen kan. Sebab apa? Berdua. Sebab apa?
Walaupun rumah sempit, sewa bilik saja tak mampu lagi nak sewa rumah. Tapi kehidupannya ke mana-mana berdua saja dengan kekasih. Duduk di rumah berdua saja dengan kekasih. Sebenarnya kenikmatan paling besar adalah kebersamaan kita dengan kekasih. Disebabkan itu ada riwayat hadis yang banyak sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka terutamanya siapa tu, Sayyidina Thauban, ya, radhiyallahu anhu. Sayyidina Thauban sampai pucat lesi balik rumah, orang kata dia sakit. Kenapa yang sampai macam ni, pucat lesi? Katanya, aku terlalu memikirkan, ya, aku tidak bersama dengan Nabi SAW. Beberapa ketika saja aku balik rumah sudah tak bersama dengan Nabi. Aku sudah rindukan baginda Rasul. Aku tak boleh satu detik tidak melihat wajah kekasih aku, iaitu Nabi SAW. Jadi aku terfikir macam mana pula kat akhirat besok. Dekat akhirat besok, ya, kalau aku, Nabi adalah Nabi, tentulah tempatnya di syurga yang tertinggi. Sedang aku tak tahu lagi bagaimana hidupku di syurga atau di neraka. Kalau masuk ke dalam syurga sekalipun, tentulah darjatnya darjat yang di bawah. Bagaimana aku nak berhadapan dengan keadaan di mana aku tak dapat bertemu ataupun bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bayang tuan-tuan, concern sahabat ni, kalau dah masuk syurga pun aku belum lagi bahagia selagi aku tidak dapat bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kepala kita mikirkan nikmat-nikmat syurga yang banyak yang diberitahu kepada kita dalam riwayat. Sungai yang mengalir, arak, susu, madu, ya, dengan buah-buahan, kebun-kebun, permata-permata yang indah bertatah. Macam-macam lah dia bagi, mahligai daripada emas. Ya, macam-macam benda yang dikhabarkan kepada kita daripada akhbar, wahyu tentang sifat ataupun kenikmatan syurga. Tapi bagi sahabat yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih lagi mereka belum rasa nikmat-nikmat syurga itu dapat menandingi kepada kenikmatan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahulah di situ, ya, bahawa nikmat paling besar sebenarnya adalah apabila kita bersama dengan kekasih. Maka Nabi kata, orang yang faham anak yatim punya keadaan di dunia ini dan dia memperlakukan kepada anak yatim dengan baik, sebenarnya dia juga bermuamalah dengan orang yang satu kategori, satu jenis dengan aku. Dia jaga anak yatim, sebenarnya dia jaga orang yang macam aku, kerana aku juga anak yatim. Ya? Jadi itu hebatnya penjaga anak yatim. Sebenarnya hakikatnya mereka menjaga, ya, orang yang sangat diberi concern oleh baginda Rasul SAW. Ya, bahkan Nabi sendiri adalah anak yatim. Baik. Kata Syekh lagi, setiap anak kecil memerlukan pemeliharaan dan perlindungan daripada ibu bapanya. Budak kecil, dia bukan boleh urus diri dia sendiri. Mereka berhajat kepada ayahnya yang memberikan sara hidup kepadanya. Mana nak datang duit, nak beli makan, susu, pampers. Dan juga berhajat kepada ibu yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ya? Didikan daripada ibu macam mana menyusukan, ya? Bagi kasih sayang. Namun tidak ada siapa yang dapat terlepas daripada takdir Tuhan apabila dia mengkehendaki kematian seorang ayah. Ujianlah, kan, mati ni tak tahu bila. Kan kita sakit, mungkin kita mati. Fikirkan macam mana keadaan anak-anak kita nak membesar. Kita tak tahu bila, kan. Mungkin umur kita panjang, mungkin orang yang sakit, ya, sampai 50, 60 tahun, 70 tahun pun baru dia meninggal. Mungkin ada orang yang tak sakit pun tiba-tiba saja meninggal, kan, aksiden dan sebagainya. Jadi kita tak dapat lari daripada takdir Allah bila Allah sudah menentukan. Jadi ceritanya takdir Allah kena pada orang itu, ditulis dalam takdir Allah bahawa, ya, ayah ini meninggal pada umurnya sekian-sekian, meninggalkan seorang isteri, 5 orang anak yang berumur masing-masing 7, 6, 5, 4, 3 dan 2. Contoh, kan, anak baru nak darjah 1, anak paling kecil menyusu badan lagi. Ayah tak ada. Kena terima hakikat lah. Terima hakikat itu. Maka mereka berhajat kepada ayah dan ibu.
Bahkan terkadang si anak masih lagi dalam kandungan. Ada yang belum sempat jumpa ayah pun. Ada yang sempat setahun dua jumpa ayah. Ada yang maknya masih mengandung. Ayah meninggal. Kan? Si ayah sudah pulang kembali ke rahmatullah. Ketika anak lahir ke dunia, dia hanya disambut oleh kaum kerabatnya sahaja. Sedih tengok. Kan? Mak tadi menanggung lagi beberapa bulan. Sampai lahir ayah tak ada di sisi. Kaum kerabat saja, abang, pak saudara sambut, sepupu sambut, kan? Duhai nasib anak yatim, hidupmu tanpa pembela dan pelindung. Hidupmu tanpa pembela dan pelindung. Itu kalau ada orang ambil tahu. Dalam kandungan, ayah meninggal, mak tadi jaga kandungan dia elok-elok, bersalin. Bersalin, disambut dia orang, mungkin opah tolong jaga, atuk tolong jaga, adik-beradik tolong tengok. Tak apalah, kita kata walaupun dalam keadaan yang sedih, tapi masih lagi ada yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang sambut saudara mara. Boleh kita bayang pula kalau ada anak tu yang disambut oleh pasu bunga, yang disambut oleh bumbung rumah, yang disambut oleh tong sampah, yang disambut oleh mangkuk tandas. Allah. Hak ni kita tengok pun lagi sedih. Kan? Lagi sedih. Bagaimana ibu tadi mungkin tak dapat menerima, ataupun lebih-lebih lagi di akhir-akhir zaman ini banyak ujian-ujian, fitnah-fitnah kepada anak-anak muda kita khususnya. Pergaulan yang tak terkawal dan sebagainya. Banyak anak-anak luar nikah. Seriau kita tengok sehari dua ni kes banyak. Baling daripada tingkat 3 anak. Siapa yang sambut? Pasu bunga jiran. Gedebuk, apa benda bunyi kat balkoni aku ni. Tengok-tengok baby. Allah. Keadaan dia macam mana tadi. Baling daripada tingkat 13. Dibaling daripada 15, 17, tingkat 23. Tengok baling daripada tingkat 3 tak mati rupanya. Baling lagi atas. Tingkat 16. Allah. Budak-budak, anak-anak perlukan penjagaan daripada orang tua. Oleh itu Islam sangat-sangat menggalakkan kita untuk memelihara anak yatim. Untuk memelihara anak yatim. Sebagai ganti kepada si ayah yang telah pergi memenuhi panggilan Allah. Jadi tugas dia di dunia dah selesai. Kitalah kena ambil tahu, kan? Bagi kasih sayang yang sepatutnya didapati oleh anak-anak yatim ini, walaupun bukan daripada ayah kandungnya. Mati, siapa pun tak boleh nak jangka. Kan, hatta kita sendiri menyedari akan keadaan tersebut, maka persediaannya perlu ada. Maka di sini adalah menunjukkan kepada kita memelihara anak yatim adalah satu akhlak yang baik yang sangat-sangat perlu kita memberi penekanan. Khususnya orang-orang yang dekat dengan kita lah, anak-anak saudara kita sendiri, orang-orang yang kita kenal. Barulah lepas tu kita boleh tengoklah, pergilah ziarah rumah-rumah anak yatim, tengok apa keperluan mereka, bantulah setakat mana yang kita mampu. Itu akan menjadikan kita sebagaimana kita harapkan janji Nabi SAW, untuk dapat apa dia? Ma'iyatun Nabi, kebersamaan kita dengan baginda Rasul SAW dalam syurga. Nabi kata, kalau nak dekat dengan aku, kamu kena dekat dengan anak yatim. Jaga anak yatim, sungguh kamu akan dapat mendekat denganku. Sangat Nabi SAW sangat hargai kepada umatnya yang berbelas ihsan, berakhlak baik dengan anak yatim. Tapi tentulah bela anak orang kan tak sama dengan bela anak sendiri. Cabaran dia pun banyak, kan? Cabaran hatta bela anak sendiri pun tanpa bimbingan suami, itu lebih sukar. Kadang-kadang lebih sukar. Ibu dialah ayah. Kan, jadi kita tengok bantu apa yang kita boleh bantu, tengok orang sekeliling kita. Itu adalah akhlak yang baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Berakhlak baik terhadap isteri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim, rawahu Tirmidzi. Artinya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kamu pula adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya. Jadi Nabi letak gini, orang beriman kalau nak tengok siapa yang sempurna iman dia, yang paling baik akhlak. Ya, bukan iman ni diukur daripada solatnya saja ataupun hubungan dia dengan Tuhan saja. Ya, tapi juga iman ini juga diukur daripada bagaimana interaksi kita dengan hamba-hamba Allah yang Allah hantarkan kepada kita dalam hidup kita. Kita ada tempat kerja, kita ada bos, ada rakan sekerja, itu orang-orang yang Allah hantar kepada kita untuk kita buat baik. Kita pula balik ke rumah, ada ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita juga adalah orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, dihantarkan kepada kita, baik sebagai nikmat atau sebagai ujian. Isteri kita, bagaimana kita didik anak-anak kita, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Jadi Nabi kata orang beriman, kalau nak tahu yang paling sempurna iman dia, yang paling baik akhlak dia kepada semua lah. Mak ayah dia, di tempat kerja, bos dia, orang bawah dia, pekerja dia, sama rakan sekerja dia, kepada klien dia, kepada customer dia. Kalau di rumah, ada saudara mara dia, ada mak ayah dia, ada anak-anak dia, ada sepupu sepapat dia, yang paling baik dengan semua itulah yang paling sempurna imannya. Dan apabila ditengok pula, dizoomkan lagi kepada akhlak, antara orang yang berakhlak ni pula, siapa yang paling baik sekali? Kepada orang yang baik, kepada siapakah yang dikira paling baik akhlaknya? Itu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap pasangannya, terhadap isterinya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, orang kalau datang rumah kita sekali-sekala, kan? Datang setahun sekali. Dia datang setahun sekali. Kita mungkin boleh peluk cium, kita boleh sambut dia dengan tangan yang terbuka, dengan senyuman. Sepanjang-panjang dia duduk, mungkin sehari tidur rumah kita, kita layan dia, tamu. Mungkin kita boleh senyum. Senyum. Kadang-kadang kalau anak-anak dia buat hal sikit-sikit pun, alah, okey lah. Kita boleh senyum. Ya, biasalah budak-budak. Kita pun boleh sebut begitulah. Saya minta maaf lah ni, anak saya ni ligat betul, dia pecah pasu awak ni pula. Dia kata tak apa lah, gitulah budak-budak. Kan? Boleh lagi kita tersenyum. Kan? Sebab dia datang sekali-sekala. Boleh lah. Dekat pejabat, kita kerja, boleh lagi. Lemah lembut cakap dengan customer, kan? Sebab dia datang bukan berurusan dengan kita tiap waktu. Kan? Dia pun bukan kenal kita luar dalam. Datang kita boleh cakap lembut dengan customer. Apa namanya, orang ambil order kat restoran, kan? Kalau orang Kelantan tu biasa lembut je gaya, kan? Abe makan gapo be? Abe makan gapo be? Oh, dia daripada jauh panggil abe dia tu, kita pun jugalah. Kan? Aduh, lembutnya lah rasa, kan? Makan gapo be? Tak apalah, customer tu datang makan sekali-sekala. Ini laki dekat rumah tiap-tiap kali balik kerja terkedarah minta nasi hari-hari. Kalau nak senyum mungkin agak sukar lah sikit, sebab bukan hari-hari. Bukan sekali-sekala. Kan? Dia boleh layan orang, customer cakap lembut-lembut apa semua kat tempat kerja, kan? Suami dengan klien ke, dengan apa, dengan bos ke, dengan rakan sekerja, elok, baik cakap. Sekejap bini telefon. Halo, apa? Nak apa ni? Terus nak apa ni? Nak apa ni? Tadi lembut je. Ya, cik, ada urusan apa? Oh, baik je. Isteri telefon. Lagi-lagi orang banyak kerja ni. Cepatlah. Kan. Jadi isteri kata, dah nak ingatkan abang, sebelum balik beli beras habis. Kami duk makan roti kat rumah ni, beras habis. Nak peringat je. Ya, tahu lah, pagi tadi kan cakap dah. Tahu kan, pagi tadi dah cakap dah, tahu. Dah nak ingatkan je, takut abang lupa. Marah saja. Sekejap letak telefon. Ya. Tahu. Okey. Pak, letak. Lepas tu layan balik. Ya, cik. Tadi macam mana kita? Oh, boleh lembut balik pula.
Boleh lembut balik. Sebab apa? Sebab jarang jumpa. Tapi pasangan kita di rumah, istilah dia adalah terlalu dekat. Isteri terlalu dekat. Susah nak berakhlak dengan pasangan, baik isteri ataupun suamilah. Kerana apa? Ya, kerana hakikatnya kita hari-hari tengok keburukan dia. Depan mata kita nampak hari-hari keburukan dia. Oi ustaz, serban duk atas kepala, tok chef besar kan. Dengan jubah, dengan serban duk atas kepala. Balik rumah dengan boxer, duduk depan TV, menjerit tengok bola gol. Kan dia tengok kain lepas mata rata, tolong kutip isteri. Ya. Pinggan makan tak berbasuh, tinggal. Itu keburukan itu dipaparkan, dibentangkan di hadapan pasangan kita dan kita melihatnya setiap hari. Beza dengan orang lain kan, orang luar. Kita pun kalau tahu ada orang nak datang rumah kita, rumah bersepah, kelang kabut kita kan. Orang nak datang ni, kemas cepat. Tapi makna dengan pasangan kita tak kisah sangat. Sebab apa? Hari-hari pun dia lah. Kemas sekarang, dia nampak balik, sepah balik. Dia pun buat sepah, aku pun buat sepah, anak-anak pun buat sepah. Jadi keburukan itu sentiasa berlegar-legar di hadapan mata kita. Sebab itu orang yang boleh berakhlak baik dalam keadaan dia melihat keburukan orang yang sedang dia berhadapan dengannya, itulah akhlak. Hebatlah. Hebat sangat. Sebab tu Nabi kata begitu. Orang berakhlak ni, yang paling baik sekali akhlak dia, adalah orang yang paling baik akhlak dia dengan pasangan dia. Dalam hadis yang lain kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahlinya, kepada keluarganya, kepada pasangannya. Dan aku ini adalah contoh kalian, yang paling baik dengan pasangan adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagi panduan yang cukup baik untuk kita melayari rumah tangga. Akhlak baik dengan pasangan kita. Ini peringatan untuk diri sendiri jugalah. Kan sama saja, kita semua pun memerlukan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan kita baca sikit apa kata Syekhna yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Ustaz Amirul pun ada, Kak Siti Hawa pun ada. Baik. Melakukan kebaikan dan bercakap baik terhadap isteri secara berkekalan. Berkekalan ni kita ada naik turun kan rumah tangga kita. Merupakan satu perkara yang susah dilakukan oleh seorang suami. 24 jam baik je, tak jadi. Kan? Hal demikian kerana selalunya seorang suami merasakan dirinya lebih tinggi daripada isterinya. Setelah dia berhempas pulas mencari rezeki, masing-masing rasa dalam rumah tangga tu dia bagi lebih. Awak tahu tak saya penat ni? Awak faham tak saya penat? Daripada pagi sampai ke malam cari duit nak bawa balik. Balik awak bebel pula dekat saya. Dia rasa dia bagi jasa banyak kepada rumah tangganya. Memberi belanja kepada isterinya setiap hari. Sejak daripada awal perkahwinan dulu. Dan mungkin telah berlalu 30 tahun ataupun 40 tahun dalam mereka hidup berumah tangga. Dalam jangka masa yang panjang itu, sebenarnya sangat susah bagi seorang bertindak dengan berpura-pura. 30 tahun bukan satu tempoh yang orang boleh untuk pura-pura. Kita musafir dengan orang, kita boleh tahan lagi. Kita keluar pergi kursus, dapat sebilik dengan orang, kita pun tak kenal apa. Lepas tu, diri kita sebenar kita boleh sorok lah di hadapan orang. Sebab duduk dengan dia dekat kursus, duduk sebilik 3 hari je. 3 hari tu, bolehlah kita berpura-pura lagi. Itu pun dah jenuh dah. Kan? Nak nampak diri yang sebenar tu, pelik lah. Tapi kalau 30 tahun, 3 hari boleh tahan lagi. 30 tahun nak pura-pura macam mana? Jadi jangka masa itu bukanlah jangka masa yang kita boleh berpura-pura atau bertindak dengan melebihkan orang lain atas diri sendiri. Susahlah, makin lama dia rasa dia yang lebih superior. Lain halnya dengan masa sekejap ketika dalam bulan madu. Sedap lah. Itu pun kadang-kadang masa bulan madu lagi, isteri tadi atau suami tadi dah pelik dah. Ya Allah, sebelum kahwin tak ada nampak rupa ini.
Ni baru sehari dua duduk sekali. Ya Allah, rupa-rupanya macam ni Mamat ni. Rupa-rupanya macam ni Minah ni. Allahu Akbar. Tak disangka-sangka, kan? Ya? Ataupun seperti tindakan seseorang terhadap tetamu yang datang sekali-sekala. Bolehlah pura-pura, kan? Biasanya dalam tempoh masa yang terlalu panjang ni sering timbul qarinah. Itu bahasa Arab asalnya. Qarinah tu tanda. Bahasa kita pakai karenah. Kerenah. PL tu semua bahasa Arab tu. Fi'il itu adalah perbuatan. Qarinah tu tanda-tanda. Banyak kerenah lah dia ni. Banyak tanda-tanda yang mula kelihatan. Yang kurang sihat. Perangai sebenar lah. Perangai sebenar. Kita ni ialah dalam mencari jodoh atau mencari pasangan, pasti kita cari apa kelebihan dia. Tapi setiap orang pasti ada kekurangan dia. Cuma kekurangan orang hanya akan dilihat setelah kita duduk bersama-sama dengan pasangan kita. Maka orang yang bahagia adalah orang yang boleh menerima kekurangan pasangannya. Kalau tak boleh terima, itu yang biasa tak kekal lama lah. Kalau daripada awal lagi dia tak boleh terima kekurangan pasangan dia, maka selesai. Macam orang berpura-pura sekarang ni zaman apa? Zaman orang edit muka, kan? Masuk kat media sosial, kenal kat Facebook, nak ajak kahwin. Tak pernah jumpa lagi. Tengok kok gambar je. Gambar pakai handphone, kamera 85 megapiksel. Lepas tu ada AI pula. Boh dalam face app pula. Boh touch up auto pula. Tak ada nampak jerawat seketui pun. Cantik, mulus, tulus, flawless dia punya muka dia. Oi, cantik betul, kan? Pergilah ngorat Minang, kahwin. Rupa-rupanya bila check betul-betul, umur 65. Allahu Akbar. Nenek dah rupanya. Yang duk tengok lawa sangat itu tu, edit je gambar. Sebenarnya tak, berkerut-kerut dah, berkedut-kedut. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Maka selalunya tak akan berkekalan lama lah. Tak akan berkekalan lama. Bila tahu kekurangan yang ada. Baik kekurangan tu daripada sudut rupa, baik kekurangan itu daripada sudut harta. Kan tengok gaya macam orang kaya, orang pura-pura, kan? Oi, datang naik kereta mewah. Rupanya sewa, pinjam. Nak pergi dating, nak pergi ngorat, masa tu datang bawa kereta mewah. Rupanya kereta pinjam. Lepas kahwin baru tahu rupanya papa kedana laki aku ni. Aku duk mengharapkan kehidupan yang kaya raya. Tapi rupa-rupanya indah khabar daripada rupa, pura-pura semata. Okey. Azan asar. Azan asar. Sambil dengar, sambil jawab azan. Sambil jawab azan. Mana tadi? Namun bagi jiwa yang baik dan mempunyai hati yang tulus ikhlas serta kecintaan yang benar, dia bukan cinta maslahah lah, memang cinta betul, si suami akan tetap baik dan mampu bertindak dengan wajar dan penuh pertimbangan sepanjang masa. Maka sesiapa yang mampu bertindak demikian, memang sebenarnya dia adalah orang yang baik. Kekurangan tadi untuk dihadapi. Kalau boleh diubah. Kalau dah cuba untuk diubah, tak boleh berubah, maka kitalah yang kena ubah diri kita. Kita tak boleh ubah orang. Bagaimana diri kita berinteraksi dengan orang yang tak boleh diubah, itulah yang kita ubah. Kan pandangan kita. Kita dah bagi tahu begini-begini keadaan, nampaknya tak berubah-ubah ni. Jadi kitalah yang mengadaptasi, bagaimana kebijaksanaan kita mengadaptasi suasana itu. Orang yang daripada awal dia tak boleh terima tadi tu, itu yang tak kekal lama. Kahwin kita boleh bayangkan, kahwin habis 100,000, 200,000. Ada orang kahwin 1 juta habis. Dengan majlis dia, dengan apa, grand betul. 3 bulan bercerai. Dah kenapa pula 3 bulan bercerai? Kami sudah tidak bersefahaman lagi. Amboi, hari tu masa kahwin, wedding of the year. Wedding of the year, berhabis berjuta. 3 bulan cerai. Kami sudah tidak bersefahaman lagi.
Kerana apa? Sebenarnya kerana dia tidak boleh menerima kekurangan pasangan. Tidak ada pasangan yang tidak ada kekurangan. Mesti ada. Cuma bagaimana kita mengadaptasi dan juga untuk kita bermuamalah dengan kekurangan tersebut. Ya. Oleh sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang mampu sentiasa berakhlak baik terhadap isteri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh yang terpuji dalam kehidupan rumah tangganya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan suami yang paling mampu melakukan yang terbaik terhadap isterinya. Seperti apa yang telah disebutkan dalam banyak riwayat. Riwayat-riwayat hadis cerita tentang bagaimana Nabi melayani para isteri. Bukan seorang isteri Nabi kan, ramai. Hal yang demikian supaya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dapat dicontohi oleh umatnya. Jadi apabila suami disuruh melakukan kebaikan terhadap isteri, isteri pun kenalah ambil peranan yang sama. Hendaklah membalas budi baik suami dan mengekalkan kecintaan dan kesetiaan kepada suaminya. Maka dengan adanya sifat saling memahami, cinta mencintai ini, wujudlah rumah tangga bahagia yang menjadi impian setiap pasangan suami isteri yang memasuki gerbang perkahwinan. Jadi ceritanya jangan kita hanya nak menuntut hak sahaja, tapi fikirkanlah apakah hak pasangan kita yang patut kita tunaikan. Anak kita perlu pendidikan, isteri kita perlu perhatian. Dikurung aja dia dalam rumah. Dah lah tak dibagi kerja, satu tak keluar rumah dia. Dia mengadap anak pada pagi sampai ke petang. Hujung minggu pun tak dibagi juga masa. Tak keluar langsung rumah. Itu kemurungan tu, stres. Bersalin pula, jaga anak. Tak dibantu langsung apa-apa yang boleh dibantu. Meroyan, macam-macam cerita lah. Kan akhirnya banyak perkara yang tidak ada tolak ansur daripada kedua-dua pihak, akan menyebabkan hanya menuntut hak sahaja. Kan suami kata, awak sepatutnya sebagai seorang isteri gini. Itu dia tuntut hak daripada isteri dia lah. Sekali isteri dia pula sebut, abang tak ingat ke abang pula sebagai seorang suami sepatutnya begini. Jadi kalau saling tuding saja memang tak selesai. Sepatutnya perlu ada juga, di samping hak yang kita minta daripada pasangan kita, kita juga perlu melihat apakah kita sudah menunaikan hak yang sepatut kita tunaikan kepada pasangan kita. Hak dia satu hal lah. Kalau dia tak tunai, sebenarnya antara dia dengan Allah Ta'ala. Suami yang tidak menunaikan hak dia, apa sajalah hak-hak, banyak hak suami, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dialah yang sangkut nanti di hari akhirat. Tapi kita, yang penting part kita lepas. Saya dah sebaik mungkin tunaikan hak yang sepatutnya abang dapat. Jadi kalau abang tak tunaikan hak yang sepatutnya saya dapat, abang kena jawablah depan Allah Ta'ala. Itu sajalah. Tapi diri saya telah tunaikan hak yang sepatutnya saya jalankan. Tengok, kalau kita kata suami saya ni jahat ustaz, suami saya ni teruk ustaz, jahat. Saya rasa dalam dunia ni tidak ada suami yang lebih jahat daripada Fir'aun. Ada tak orang yang suami dia, saya ustaz, suami saya ni level dia samalah dengan Fir'aun tu, mungkin dia lebih sikit jahat daripada Fir'aun. Ada ke? Tak ada. Saya rasa suami yang jahat sekali tu Fir'aun. Isterinya Asiyah masih lagi menjalankan hak-hak ataupun tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Suami dia jawab sendirilah depan Allah Ta'ala. Dia ada tanggungjawab dia ada hak dia. Jadi isteri tunaikan saja. Berapa banyak rumah tangga yang rapuh, itu adalah kerana masing-masing itu hanya menuntut hak sahaja. Saya patut dapat macam ni sebagai isteri. Yang suami pun sama 2 kali 5. Saya sebagai suami patut dapat daripada awak begini. Dah masing-masing belaga angin macam tu, sampai bila tak selesai. Jadi muhasabah juga. Kita ni apakah kita sudah menunaikan hak kita sendiri, sama ada sebagai suami ataupun sebagai isteri. Macam Puan Norizita kata, saling lengkap melengkapi. Kalau kita tak tundukkan pandangan kita, memanglah kita tengok, kita akan compare. Oh, bestnya laki kawan kita tu. Kan? Kalaulah laki aku tu macam laki dia. Jangan mengidolakan rumah tangga orang. Seronoknya. Kalau dia idolakan tu, kalaulah suami aku baik macam suami dia, okey lagi.
Takut-takut hak yang lagi teruk pada tu, setan mula bisik-bisik cucuk jarum. Ya, mula terfikir dalam hati dia, kalaulah suami dia tu suami aku, yang tu lagi jenuh. Kan dia menginginkan perangai je boleh tahan lagi. Oh, suami dia baik betul dengan isteri kan. Kalaulah suami aku macam tu, macam perangai tu okey lagi. Dia lama-lama dia datang, kalaulah laki tu jadi laki aku. Mulalah dia pun buat pasal dengan suami dia, ya, macam-macam. Dia kalau skandal di office banyak berlaku macam itu. Ya, dia merasakan di rumahnya macam neraka. Lalu lelaki yang dia pun tak kenal mana tunjuk caring sikit dekat office, dia rasakan lelaki macam ni lah yang patut jadi suami aku. Dihias buruk dek syaitan kepada yang halal. Suami dia hak halal, akhirnya dia tak tunaikan tanggungjawab pada suami dia, bercerai-berai. Lepas tu mengharapkan laki yang tadi tu lah, padahal laki tu tak ada niat pun nak ambil dia jadi isteri. Ataupun rumah tangga, laki tu kata aku ada rumah tangga aku nak jaga, pasal apa aku nak ambil kamu masuk dalam rumah tangga aku, nak bagi hancur rumah tangga aku pula. Walhal rumah tangga dia dah hancur dah. Kerana apa? Kerana jatuh hati ataupun mengidolakan kepada rumah tangga orang lain yang kita pun sebenarnya tak tahu, yang kita nampak, kita jumpa dia sekali-sekala, bolehlah kita nampak indah, kita tak tahu apa cerita sebenar. Dia pun belakang bergaduh dengan isteri dia macam mana apa semua. Yalah, benda sekali-sekala bolehlah orang buat pura-pura dan sebagainya. Maka betul kata Puan Nurizita, saling lengkap melengkapi, terima seadanya, perbaiki sama masing-masing kekurangan masing-masing, dan fokuskan lebih kepada apa khidmat yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan kita highlightkan banyak apa pasangan saya ni bagi pada saya, tapi bagi apa contribution kita kepada ahli keluarga kita. Itu adalah akhlak yang baiklah kepada ahli keluarga. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selesai kita baca 2 hadis pada petang ini. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita akan masuk hadis yang ke-13 pula. Kasih sayang terhadap binatang. Makhluk Allah Ta'ala juga ni, ada akhlaknya juga. Walaupun dia tak ada akal, tapi dia ada di sekeliling kita. Haiwan-haiwan perlu juga diberikan kasih sayang. InsyaAllah kita bincang dalam minggu hadapan, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada petang ini. InsyaAllah sikit jam lagi, mungkin 5.30 atau pukul 6 ini, kapsul bersama dengan Ustaz Husni, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.